Syukur kita pada Allah Ta'ala yang mana kita berada pada hari yang sangat mulia, pada hari yang sangat barakat ini, iaitu hari 10 Ashura. Ashura pada bulan Muharram. Terkenalnya Ashura ialah hari 10 pada bulan Muharram, dan tidak bagi nama pada hari yang 10 pada bulan yang lain. Pada bulan lain pun ada hari yang 10, tapi apabila sebut Ashura, maka semua memahami bahawa Ashura adalah hari besar, hari yang Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada Fir'aun. Yawma najjallahu Musa wa qawmahu min Fir'aun. Hari yang Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan pengikut-pengikutnya, iaitu Bani Israel, daripada Fir'aun dan tentera-tentera Fir'aun. Hari yang Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun serta bala tenteranya dalam lautan, dan hari yang Allah Ta'ala menjaga hambanya dan walinya, awliya dia dan nabinya daripada pembunuhan-pembunuhan yang sedang ikut belakang dan mereka untuk nak qada atau nak menghapuskan Nabi Musa serta Bani Israel yang mengajaknya menyembah Allah Ta'ala. Tetapi Fir'aun ala fil ard, dan melampaui di permukaan bumi. Faqala ana rabbukumul a'la, maka dia mengaku dialah Tuhan yang tertinggi. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal ula, maka Allah Ta'ala dan menyeksakan dia di dunia lagi, lebih lagi di akhirat. Maka hari Ashura ni terbagi manusia, dan lepas daripada pembunuhan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, itu Husain ibn Ali di Karbala, pada hari 10 daripada bulan Muharram, maka terbagilah golongan pengikut-pengikut ataupun golongan-golongan manusia di zaman tu, yang mana masuk dalam masalah kanmeng, dalam masalah siasah tu, terbagi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang suka dan gembira. Suka kerana dapat membunuhkan orang yang beratak negara Bani Umayyah. Dan semenjak daripada itu, mana pembesar-pembesar ataupun khutabat-khutabat baca khutbah di zaman pemerintahan Bani Umayyah, iaitu di zaman Yazid, lepas pada Yazid Muawiyah ibnu Yazid, lepas pada tu Marwan ibnu al-Hakam, lepas pada Marwan mari Abdul Malik ibnu Marwan, lepas pada zaman Abdul Malik turun pula dah zaman Hisham Sulaiman, sehingga sampai kepada zaman Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi tiap-tiap kali mereka membaca khutbah di mimbar, satu di antara perkara yang tak tinggal ialah mereka laknat dan sumpah keluarga Ali ibn Abi Talib. Jadi benda biasa dalam khutbah yang mereka baca di mimbar-mimbar, ada perkara-perkara yang menyentuh tentang peribadi Ali dan juga keluarga-keluarga dia, sebagai setengah daripada syarat-syarat khutbah di zaman itu. Walaupun tidak semualah, tidak semua khutabat, tapi kebanyakan, kerana itu adalah arahan daripada khilafah. Sebabnya masalah siasah dan masalah kanmeng, disebabkan pembunuhan Husain ini adalah satu benda yang besar. Dah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ni ada dua orang cucu dia. Yang pertama, dua orang besar-besar lah. Yang lain adalah anak Ali ni dengan Fatimah, lebih kurang 5 orang. Dah Hasan, Husain, Muhsin, lepas tu Ummi Kalsum dengan Zainab. Itu anak Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Hasan dia yang letak jawatan khalifah, dan dialah yang serah khalifah kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan, anak Abu Sufyan, menjadi teraju
pemerintahan di negeri Syam, negeri Suriah lah ni. Tetapi apabila pemerintahan Muawiyah cukup lancar, mana cukup comel dan cukup mana kemajuan Islam di zaman Muawiyah mana begitu baik, ya. Di segi pemerintahan dia, di segi atur cara kerja, di segi keadilan, di segi kemewahan negara Islam cukup comel. Tapi akhir-akhirnya belum pada Muawiyah mana tara dia lantikkan anak dia. Kerana benar ni benar tak pernah berlaku di zaman khilafah Ar-Rashidin, tak ada berlaku lantik anak negatif ni, tak ada. Jadi matinya Abu Bakar dilantik Umar. Dan mati Umar pun ada setengah-setengah orang suruh lantik anak dia Abdullah, tapi Umar tak sih. Umar kata, macam mana aku nak lantik kerana orang yang lebih pada aku dulu tak ada pernah lantik anak dia. Jadi pada matinya Umar tidak lantik juga anak dia, dan maka dipilih dari ahli syura, iaitu dilantik pula Uthman. Dan apabila matinya Uthman dibunuh, maka dilantik pula Ali ibn Abi Talib. Maka di zaman Ali itulah berlaku fitnah, peperangan di antara Ali dengan Aisyah, dengan Az-Zubair dan dengan Talhah. Golongan Aisyah, golongan Talhah, golongan Az-Zubair. Tiga orang ni yang semua ni Allah Ta'ala jamin mereka ahli syurga belaka. Dan kita tak boleh nak kata huduh apa yang berlaku di kalangan sahabah adalah perkara yang Allah Ta'ala telah ampun dosa mereka. Dan semua tu Allah Ta'ala ampun dosa, tapi berlaku masalah ijtihad mereka. Kerana satu golongan ni dia ijtihad tekankan Ali, dan mereka tidak mahu mubaya'ah sehingga Ali ni igakkan atau tangkapkan orang-orang yang bunuhkan Uthman. Jadi pihak Ali tak say tangkap lagi, nak apa panggil, nak jadi amir daulah dia dulu, dan supaya dan nak mengamankan negeri. Dan ada di antaranya ada khilaf masalah fiqh lah, masalah kefahaman tentang pembunuhan tu. Kerana Ali berpendapat qatalul jamaah ni tak boleh nak qisas. Kerana orang yang bunuhkan Uthman tidak tentu tak tahu dia bunuh. Jadi dia nak tahqiq, nak apa semua kalang kabut negara yang duk oleh keadaan kalang kabut ni, tak ada keamanan ni, tak boleh nak takak, tak boleh igak. Kerana dia orang yang beratak yang datang liku mak Uthman ni bukan seorang. Jadi kalau nak bunuh semua. Jadi masalah khilafnya, Ali tidak berpendapat bunuh semua. Qatalul jamaah, mana orang jamaah ni tak boleh nak qisas. Tu pendapat Ali. Tapi golongan sahabat yang lain, mana tak say, mesti kena tangkap dulu dan orang-orang yang membunuhkan khilafah. Lalu itulah berlakunya perselisihan di antara Ali dengan setengah-setengah sahabat. Maka berlakulah peperangan yang dinamakan peperangan Jamal, peperangan Uta, kerana Aisyah ni naik Uta. Pada asal tidak mau berlaku peperangan kerana dari dua golongan ni semua sahabat dah belaka. Dan sahabat besar-besar semua, di kalangan sahabat yang mulia-mulia semua tu dah belaka. Pihak Ali pun ramai di kalangan sahabat, dan pihak Aisyah sendiri pun ramai di kalangan sahabat. Tetapi masya-Allah, takdir Allah Ta'ala, yang mana tidur belum nak berlaku peperangan, mereka cukup dah syarat dah. Dan hatta tuatan untuk mari berdamai di antara golongan Ali dengan Aisyah, damai syab. Dan mana dua kumpulan tentera ni mari berjumpa, maka belum berlaku peperangan tu sudah buat dah perjanjian bahawa tidak ada peperangan di antara kita dengan di antara golongan Aisyah dengan golongan Ali. Dan tetapi apabila tidur di malam tu ada benda yang berlaku, yang dua pihak tu tidak sengaja untuk berlaku peperangan, tapi ada benda yang kejutan, bunyi suara apa di mana yang buat angkara tu Allah alam. Maka terkejutnya tentera dua pihak, lalu tu berlaku peperangan. Kerana benda sensitif benar, benda dok jaga, dok rawang, beratus persen dok rawang. Ada berlaku benda pelik, seolah tak bunyi bom ke, kalau kita bunyi bedil ke sebelah pihak, maka pertempuran itu luar biasa lah. Maka berlakulah pertempuran sehingga matinya Zubair, matinya Ammar, matinya Zubair, dan matinya Talhah semua sebelah Ali.
sebelah Aisyah. Tapi Aisyah apabila berhenti peperangan, maka Ali cukup memuliakan Aisyah dan hantarkan Aisyah kelik di Mekah. Maka lepas berlaku peperangan Jamal, berlaku pula dan tentera Syam tidak puas hati tentang kedudukan Ali. Walaupun mereka reda tentang khilafah, tapi tak mau membai'ah juga. Lalu dah terpaksanya Ali kena perang dengan tentera Syam. Jadi Ali ni duduk di Iraq, tentera Iraq. Jadi tentera Iraq ni lebih kuat di segi peperangannya, ahli perang lebih kuat daripada tentera Syam. Dan kerana tentera Syam ni duduk dalam keadaan mewah. Muawiyah jadi gubernur di Syam, cukup dia atur cara kehidupan orang Syam ni mewah. Jadi kurang sikit segi ahli peperangan dia. Mana tentera-tentera lebih kurang daripada tentera-tentera Iraq. Apabila berlaku peperangan, kalah tentera Syam, kalah tentera Syam tu naik tahkim dah. Orang panggil naik naik tahkim. Apabila nampak kalahnya, Muawiyah akan Qur'an untuk nak tahkim dan untuk nak berdamai melalui Qur'an. Maka di situlah keluarnya golongan Khawarij. Dan lepas pada mati Ali, keluarnya golongan Syiah. Lepas pada tu timbullah golongan Murji'ah, golongan Mu'tazilah. Pada asalnya golongan-golongan buat ni tubik disebabkan masalah siasah, masalah kamera. Maka tubik, tapi akhirnya ambil masalah akidah masuk hubung di dalam masalah kamera. Maka apabila matinya Ali, tentera Iraq membayarkan Hasan supaya jadi khilafah, gantikan Ali. Tapi Hasan berkurang 40 hari jadi khilafah. Dan maka tentera Iraq sedia untuk memerangi Muawiyah sekali lagi. Untuk nak memerangi Muawiyah sekali lagi. Walhal dalam perang Safain tu, sebelah-sebelah tu mati ramai di kalangan sahabat dah. Dalam itulah Hasan dan Ibn Ali, dia tak setuju berlaku peperangan di antara sesama Islam. Maka dia letak jawatan dan dia serahkan khilafah kepada Muawiyah. Dia serah khilafah, tanazul dia. Tanazul makna salat khilafah dia dan bagi kepada Muawiyah. Maka habislah pertumpahan darah di antara umat Islam pada zaman itu. Daripada tahun yang ke-40 dan hijrah, 40 lebih 41 hijrah. Maka habislah pertumpahan darah, berlaku pembunuhan di antara orang Islam. Semenjak daripada mati Uthman lagi dia berlaku peperangan, maka habis selamat dan damai dan aminnya negara Islam. Sehingga akhir-akhirnya Muawiyah lantikkan anak dia Yazid jadi khilafah, ganti dia sebelum pada dia mati. Lantik hantar surat semua kepada negara-negara Islam di zaman itu, kepada Syam, kepada Iraq, kepada Hijaz, kepada Mekah, kepada Madinah, dan kepada Mesir, kepada wali-wali Khurasan yang duduk di bawah pemerintahan pada Madain, negeri Madain, Balkha, semua Bukhara, hatta surat semua untuk gubernur-gubernur yang ada dalam negeri-negeri itu sapa pada rakyat dan ambil mubaya'ah pada Yazid ibnu Muawiyah, Yazid anak Muawiyah. Itu masalah timbul. Dan kerana ramai di kalangan ahli Madinah tak terima, dan kalangan-kalangan sahabat besar-besar mati ramai lah. Tinggal sahabat hak muda-muda, peringkat anak-anak, dan ada lagi sahabat tua-tua, Anas ibn Malik, Ibnu Mas'ud, ada semua lagi. Tapi ramai di kalangan sahabat muda-muda, termasuknya anak-anak. Pada masa itu Hasan mati dah, tinggal Husain, dan termasuknya Husain, dan termasuknya ramai di kalangan sahabat lain. Tapi golongan sahabat lain ni, mereka berpendapat wajib taat. Dan setengah daripada mereka tu lari tubik daripada Madinah, tak say mubaya'ahkan Yazid. Apabila matinya Muawiyah, maka dengan automatik Yazid nak jadi khilafah. Maka di situlah timbul berantakan di negara Islam. Timbul berantakan di negara Islam. Setengah mereka tak saya terimakan Yazid, kerana Yazid ni kekurangan dia di segi akhlak, di segi keimanan, di segi ilmu kurang. Kerana dia hidup dalam kota raja, dan dia ni agaknya duduk dalam keadaan mewah. Maka apabila duduk dalam keadaan mewah, dia kurang dari segi ilmu, dari segi akhlak, dari segi agama, dari segi warak, dari segi tak serupa dengan zaman sahabat lah. Walaupun dia ni hidup dalam sahabat, dan tok guru dia sahabat-sahabat saja duk mengajar dia.
Tetapi mana kekurangan kerana dia anak khilafah, anak khalifah, anak raja. Maka bentuk dia tak serupa dengan khilafah dulu. Maka di situlah timbulnya pemberontakan. Maka orang-orang Iraq ni tuliskan surat hantar kepada Hussein. Timur pula di Iraq juga hantar surat mai pada Hussein. Dan untuk panggilkan Hussein duduk Mekah, hantar surat. Kalau demo ni banyakkan lari Mekah belakang. Dan tak sedek Madinah kalau berlaku awal khilafah Yazid berlaku. Di Madinah tu berlaku kebakaran, berlaku peperangan, ada berlaku benda-benda yang banyaklah. Dan benar-benar Yazid hantar tentera dia mari, siapa dia yang tak mau bai'ah maka berlaku peperangan. Lalu tu lari mereka duduk di Mekah. Lalu itulah orang Iraq, di Iraq juga tak sokong dan tentera Syam. Jadi Iraq dengan Syam ni masing-masing duk berebut sama masalah kepimpinan, masalah siasah tu. Jadi orang Iraq tak sokong, hantarlah surat kepada Hussein untuk pergi kepada Iraq untuk nak membai'ah Hussein di khilafah. Termasuk golongan Syiah hak di Iraq, ramai golongan Syiah yang ada di Iraq. Dan masa tu Iran tak ada nama ke Iran. Habis Iran tak ada. Dan Iran tak ada nama, Iran tak ada. Iraq. Masuknya Iraq negara Iran dalam kawasan Iraq, negara Persia dulu. Lalu itulah dah Hussein apabila ditulis suratkan orang-orang yang pengikut-pengikut dia dan Syiah-Syiah golongan dia. Lalu itulah dia pun tolak pergi kepada Iraq. Nah, maka di sana tertipunya dan mereka hak tulis surat sendiri tak tubik sokong. Tetapi tentera Yazid ni dia bijak tentera dia. Dan wali di Iraq ni dia bijak. Dia belum pada Hussein nak sapa tu dia pegang dulu lagi. Ketua-ketua hak hantar surat dan rakyat ketua kabilah semua dia pegang habis. Nah, mana apabila Hussein mari sampai di Karbala dia serat likung bila. Jadi orang hak nak tolong Hussein, orang apa semua hak ada pakat dengan Hussein tak berani tu habis. Jadi Hussein buat tentera dia berapa ratus orang, tentera 700 orang tentera dia. Termasuknya anak-anak adik-beradik dia ramai, di kalangan adik-beradik dia ramai. Adik-beradik dia, anak Hasan sendiri dan anak-anak dia, anak cucu dia, keluarga Ali semua banyak ke anak-anak Ali belaka. Adik-beradik dia lah, adik-adik dia ramai. Dah tu baik mari, maka di situlah berlaku peperangan. Kerana Hussein tak mau serah diri, tak mau. Dia beri syarat, dia suruh serah diri. Nak hantar pergi kepada Yazid. Tapi Hussein tak mau. Tak serah diri lah. Dan orang yang tinggi berani di mana cucu Rasulullah ni tak mau serah dirilah. Dan maka berlakulah peperangan sehingga akhirnya dibunuh situ. Dia bunuh situlah peperangan. Ya tabi'ah Bani Umayyah ni apabila orang berontak dia dan di mana berontak, mana tak terima kerajaan dia, maka apabila bunuh dia khatkak. Yang masa tu dia khatkak, dia ambil peracan, ambil tekak pergi gantung. Sebagaimana berlaku lepas pada tu pula akhir-akhir apabila mati Yazid ni berlaku peperangan dan antara Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair mati di Kaabah. Dia mati duk bergantung di Kaabah bunuh maka khatkak juga tu. Dan gantung tekak di Hujun, di kubur Ma'la, kubur Hujun. Dan gantung juga. Ya tabi'at yang negara ya masa tu apabila orang berontak apabila berontak pada kerajaan, mana keluar tubik daripada pemerintah kerajaan, apabila dibunuh maka dia peracan 3 hari. Belum pada nak tanya dia peracan dulu. Salah ada peracan lah ambil tok. Dia nak orang tengok atas ni lah balasan orang yang lawan kerajaan. Tu zaman tu lagu tu berlaku. Dan Bani Umayyah lagu tu dia buat. Maka rakyat matinya Hussein pada hari 10 Muharram. Maka golongan yang duduk di bawah kerajaan Bani Umayyah dia suka pada hari itu. Dia suka gembira dan apa semua buat perayaan di segi orang-orang pada zaman itu. Sehingga akhirnya benda-benda lagu tu dilisuhkan pada zaman Umar ibn Abdul Aziz. Bahawa Umar ibn Abdul Aziz nak jadi khilafah yang jadi cucu pada Umar ibn Khattab ni, dia yang pelisuh dan hapuskan khutbah-khutbah duk maki di atas mimbar pada Ali dan Hussein semua. Dia lah yang pelisuh semua dan benar-benar berlaku perayaan pada 10 Muharram atas matinya Hussein berlawan dengan tentera Yazid ni, maka dia lah yang pelisuh semua. Maka ada lagi satu golongan, itu golongan Syiah lah. Pada mulanya tidak timbul benar-benar menyeksa diri, tak timbul. Belakang-belakang ni baru mari timbul. Belakang-belakang ni baru mari timbul satu tukus ibadat dia, iaitu panggil maktam. Maktam ni makna menunjuk kesedihan pada hari Ashura. Dan sampai kepada zaman kita ni. Dan itu seksa dirilah. Tak cocok diri dia, berdarah diri dia. Dia kata ini adalah kifarat dosa. Dan di kalangan dosa-dosa mereka dan dosa-dosa dia tu kifarat pada hari yang 10 Ashura ni. Ya tambah kita ni dulu ni kalau kita ingat Ashura kita dah ingat bubur ya. Dah tu zaman tu. Dan satu zaman tu kalau bila sebut Ashura bulan Sura, dia panggil bulan Sura. Bukan bulan Ashura, bulan Sura. Jadi surah-surah ni haru surah. Makan
Tu setengah-setengah tu buat pada hari 10. Kerana hari Ashura. Pada hari tu tak ada puasa kerana nak makan letih ya wak surah ni. Pagi sepaglak nak makan ni tak puasa lah. Tapi alhamdulillah belakang-belakang ni jadi kesedaran kurang dari segi surah, kita kemah dari segi puasa. Dia alhamdulillah dah orang puasa marai ni mengikut sunnah Nabi puasa hari 9. Nabi tak puasa lagi hari 9 tapi Nabi rakyat tadi nak puasa. Panggil kita sunnah qauliyah dia ni segi perkataan dan Rasulullah takkid kata kalau aku hidup tahun depan wallahi la in ishtu ila amil qabil la in baqitu ila amil qabil la asum min at-tasa. Kalau mau sampai tahun depan nak puasa hari 9. Tapi Rasulullah mati lepas pada bulan Muharram, Safar dan Rabiul Awal Rasulullah meninggal dunia, tak ada puasa. Mana sunnah qauliyah ni tetap daripada siapa yang nak puasa hari 9 dan hari 10 suila an siyami Ashura, ada orang tanya Rasulullah tentang kelebihan puasa Ashura, maka Rasulullah kata yukaffiru sanatal madiyah, ahtasibu indallah an yukaffiru sanatal madiyah. Dan aku ni harap daripada Allah Taala kifaratkan dosa dia dan dosa dia. Maka alhamdulillah siapa yang berpuasa tu dan kita bersyukur dengan Allah Taala dan kita berdoa ya semoga Allah Taala terimakan dan puasa. Maka Nabi apabila esok puasa Ashura ni dia rayak waktu pagi. Dia kata siapa dia yang tak malam siapa dia hak makan dah, maksudnya makan dah tapi bila dia tak makan lagi fal yumsik. Mana bangun belum subuh makan, atau dia makan masuk waktu dah berhenti lah Rasulullah raya lepas subuh. Atau siapa dia hak tak makan gapo lagi dia puasa lalu. Mana kalau tak ada niat malam pun tak ada makan semalam hari ni baru raya baru tahu maka puasa selalu pun boleh. Dan puasa selalu niat pagi ni pun tak ada apa. Dia tak kena niat semalam. Maka itulah kelebihan dan perkara yang berlaku pada Ashura. Mudah-mudahan dan kita ahli sunnah wal jamaah ni bukan duduk di antara orang yang benci, orang yang suka gembira, dan bukan duduk di antara orang yang seksa diri dan sedih, duduk tengah di antaranya. Bukan masuk dalam satu golongan yang suka gembira, buat makan jamu bosak, bukan. Dan bukan duduk di antara golongan orang yang seksa, duduk sedah, duduk belih. Dan apa ni duduk belah dan duduk sedih itu bukan juga. Itulah makna dah Ashura. Selagi saya nak itu ada kerongkan gijal bakar. Jadi hak syokor tiga-tiga ni, hak askar ni, hak apa nak ya ni. Ini bagi 42 sampai 48. Dia nak fak kita sore. Tapi nak pergi ibu nama sebab saya nak hantar nama hari ni. Dia hak luar-luar. 42 lebih kurang 42 sampai 28 seminggu. Bulan sebelah ni. Gi bakar Satahi Chonburi Ayutthaya. Free belaka semua ni free belaka. Pia nak semak nak hantar nama lalu tadi. Minta sore. Kita nak minta sore pia luar. Pia nak pergi. Sebab kalau kita nak ambil orang luar lah kita, cik boleh nak ambil balasan kita lah. Sore ya. Ambil lah seminggu insya-Allah. Pergi sekali dengan tok email dalam kek tak pemerang lah. Pemerang semua dia pilih Tambun sore. Tok email kau ikutlah. Mana ahli juga atas kuasa masjid ataupun orang dalam masjid. Nah, ni pia nak niat nak pergi insya-Allah. Ada terbiaki ambil pergi. Insya-Allah. Seminggu lah habis. Baik kita. Dan tahun lalu saya ikut orang Jakan tu tak ada pia nak pergi tahun lalu. Ada ribu nama dah waktu tak segi. Saya ikut orang Jakan. Bila? Pergi 42. 48 bulan depan lagi, bulan sebelah. Tapi nama dia nak dah lah. Buah mai dah dia. Pakai beg je nak ada pakai beg ni pula. Ya lalu tadi dah. Saya nak hantar nama lalu dah.